Dengannya Yusof Tayo, Kurma Ajmal, Safia, Jewel, Wasim, Safina, Al-Esa dan banyak lagi. Yusof Tayo, Pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Edaran eksklusif Yusof Tayo. Yusof Tahukah anda, kusta masih wujud? Ingat ya, kusta bukan penyakit keturunan atau satu sumpahan. Kusta adalah penyakit berjangkit yang boleh sembuh, boleh dirawat dan boleh dihapuskan. Hentikan stigma dan diskriminasi terhadap pesakit kusta dan keluarga. Pemahaman kuno yang tidak benar hanya akan melemahkan semangat pesakit untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan rawatan. Tanpa stigma, kusta boleh dihapuskan. Pesanan dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Radio Malaysia Selangor FM. Waktu sekarang ini telah pun menunjukkan pada pukul 10.16 pagi. Selamat pagi-pagi diucapkan kepada anda, dan seperti yang telah dijanjikan sebentar tadi, saya akan bawakan kepada anda sebuah slot yang istimewa setiap hari Rabu tepat pada pukul 10.15 pagi. Kami akan bawakan kepada anda aspirasi Negeriku Evolusi Teknologi. Untuk minggu ini kami akan membincangkan berkenaan dengan topiknya robot pasar awam. Masih tertanya-tanya, mesti keliru. Jadi saya jemput Puan Maria Tini Othman, Naib Presiden Kanan Pejabat Ketua Eksekutif MTDC. Hai Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi dah hadir ke Konti Selangor FM ini untuk menceritakan berkenaan dengan topik kita hari ini, pasar awam. Ataupun robot pasar awam. Mostly ni cerita pasal robot lah kan. Jadi boleh kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan Puan Maria kita. Yang saya tahu Naib Presiden Kanan daripada Pejabat Ketua Eksekutif MTDC. Mungkin Puan Maria boleh ceritakan lebih detail lah kan. Orang cakap tanggungjawab sebenarnya dalam satu organisasi ni. Silakan Puan. Terima kasih. Jadi saya kerja di MTDC, Malaysian Technology Development Corporation. Kami adalah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi antara tugas besar MTDC ialah membantu syarikat tempatan yang dah siap R&D dia untuk komersialkan apa hasil ciptaan dia tu. Jadi robot pasar ni salah satu daripada ikhtiar kami lah untuk membantu membawa masuk teknologi ke dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini daripada segi nak memasarkannya. Tanggungjawabnya untuk orang cakap daripada segi marketing lah, lebih kurang macam tu kalau kefahaman senangnya, ataupun macam mana? Kalau istilah kita guna pengkomersialan lah. Istilah yang digunakan kalau kita ni orang-orang yang kita cakap marketing je. Baiklah, sekarang ini kita nak tanya objektif kerjasama strategik di antara MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu dan KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan MTDC sendiri. MTDC untuk maklumat kita semua, iaitu Malaysia Technology Development Corporation. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayunya Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia, betul? Betul. Okey. Apakah objektif kerjasama strategik ini? Mungkin Puan Maria boleh kongsikan bersama dengan Selangor FM. Okey. Secara biasanya lah kalau kita sebut pasar tu, yang kita bayangkan ialah kotor, basah, sesak kan. Betul. Jadi pasar ada keperluan, dia nak upgrade, dia nak pulihkan, dia nak modernkan pasar. Kita pula di Kementerian Sains, kita ada teknologi yang boleh membantu untuk tujuan ni. Alright. Dan MTDC ialah pemudah cara yang boleh membawa solution daripada syarikat-syarikat kita kepada pasar. Jadi itulah tiga pihak ni bekerjasama untuk tujuan yang sama lah. Yang nak meningkatkan kebersihan ataupun teknologi di pasar tu. Okey. Tapi banyak-banyak tempat, kenapa pasar? Apakah kriteria pemilihan pasar? Selepas itu robot pasar akan ke mana pula? Adakah dia akan hanya di pasar ataupun sebagainya? Okay, robot kita di sektor pembuatan dah biasalah. Kilang-kilang memang dah ada robot lah. Jadi kalau kita cakap pasal negara nak kena berindustri lah, revolusi 4.0 lah, kita bayangkan kilang lah, kita tak terlibat. Kilang-kilang lah yang nak kena upgrade. Tapi bila kita bawa robot ke pasar, baru kita sedar bahawa bukan industri saja kena upgrade. Kita ni sekadar makcik-makcik kita yang pergi pasar tu rupanya boleh terkesan dengan teknologi.
Maknanya teknologi ni boleh merangkumi semua pihak, sama ada di kilang ataupun kita yang sekadar pergi pasar beli lauk. Itu tujuannya. Itu tujuan Kenapa kita pilih pasar? Oh, sebab kita nak mendidik daripada orang cakap nak mendidik dulu. Ataupun ke macam mana fahamannya? Kita nak membudayakan teknologi, nak tunjuk yang teknologi ni menyentuhi semua orang. Semua orang terlibat. Kita kena sama-sama buat. Kita kena sama-sama gunakan. Ya, dah senang cerita. Yalah, kita selalu mendengar pasal teknologi robot ni ada di kilang-kilang. Betul. Daripada sektor pemasangan automobil ataupun sebagainya, ada dah. Tapi di pasar sendiri, belum ada. Mak kita pun dah berurusan dengan robot dekat pasar. Kita bila lagi? Macam tu lah. Sebab itulah yang tertanya-tanya tu, ni nak bagi tahu ni, tertanya-tanya, robot dekat pasar? Apa bondo itu? Kalau orang Negeri Sembilan cakap kan. Kenapa dekat pasar? Itulah sebabnya. Sebab kita nak bagi kesedaran pada orang awam berkenaan dengan teknologi robotik ini. Mungkin kita boleh berehat seketika, puan ya. Lepas ni kita akan kembali menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan robot pasar awam, segalanya di aspirasi negeriku, evolusi teknologi. Jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan kumpulan Q-Face dengan tajuk lagunya Izinkanlah, hanya di Selangor FM. Rasa merindu kepadamu.
Siapa bisa rasakan gelora cinta si Laila? Demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api. Selangor FM 100.9 pilihan terbaik. Ya, Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Kembali lagi kita masih lagi dalam ruangan aspirasi negeriku evolusi teknologi bersama dengan tetamu kita di Konti. Dan kalau anda nak tahu orang cakap perkembangan ataupun topik-topik yang bakal dibincang ini, anda boleh menonton secara live juga di Facebook rasmi kami dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Kami membincangkan berkenaan dengan robot pasar awam. Yang bertanggungjawab menceritakan pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Puan Mariatini Othman, iaitu Naib Presiden Kanan Pejabat Ketua Eksekutif MTDC. Baiklah Puan, tadi Puan dah cakap kan, sistem robot ni dah canggih dah di kilang ataupun sebagainya. Jadi ini inisiatif yang terbaru. Dah berapa lama dah lakukan inisiatif ni? Apa ni, memilih pasar sebagai tempat untuk wujudkan robot di situ? Kita dah mula masukkan robot dekat pasar, bermula dengan pasar Ipoh. Mulai bulan 11 tahun lepas lagi. Bulan 11 tahun lepas. Ya. Jadi lebih kurang 6 bulan. Ya, Sedar tapi kasarnya masih peringkat ujian lah, sebab kita ada program yang kita panggilkan National Technology Innovation Sandbox. Jadi melalui program ni lah kita uji dulu pasar ni, sesuai atau tak sesuai untuk penggunaan pasar. Okey. Masih dalam tempoh ujian lah. Okey. Secara terus terangnya, penerimaan orang awam macam mana? Saya nampak pekerja di pasar gembira sebab ada robot. Jadi Memudahkan mereka? Dia tak perlu nak kandar ayam lagi dah. Dia dah ada robot buat. Lepas tu pasar dia dibersihkan 2 kali sehari. Jadi sama ada pekerja memang suka, pengunjung pula memang, sebab bila kita buat masuk robot ni, sentuhan pun dapat dikurangkan. Jadi risiko jangkitan penyakit and all that pun dapat kita kurang. Jadi pengunjung pun suka, peniaga pun suka. Alhamdulillah. Jadi bila dengarnya agak positif lah penerimaan mereka itu. Jadi sekarang ini kita nak tahu antara syarikat ekosistem MTDC yang terlibat. Boleh Puan kongsikan? Okey, kita ada 3 syarikat yang terlibat. Satu ialah syarikat bernama Idea Spark Robotics Sdn Bhd. Mereka memang buat robot lah. Mereka juga terlibat dalam, ingat tak dulu kita ada MAEP semasa tengah peak COVID dulu. Betul. Pusat Sebagai pusat kuarantin. Ya, robot dia antara yang bekerja dekat pusat kuarantin lah, yang hantar makanan apa semua tu satu. Kemudian kita ada syarikat Akar Indah Engineering. Dia pun memang buat robot. Yang ini dia buat robot tong sampah yang dekat pasar ni. Kemudian yang ketiga kita ada syarikat nama Exotic. Yang ini dia retrofitkan kamera sedia ada dengan sistem kecerdasan buatan. Jadi ini semua memang yang beroperasi dekat pasar yang kita dah buat ujian tu lah. Mereka berlainan syarikat tetapi mereka bekerjasama menciptakan robot yang bekerja di pasar di Ipoh. Di Ipoh Pasar sekarang. Aman Jaya Ipoh. Pasar Aman Jaya Ipoh. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berada di Perak ataupun berada di Ipoh sekarang ni, orang-orang Ipoh kan. Bolehlah mengambil kesempatan pergi melihat sendiri kan. Ataupun dah ada pengalaman, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di Facebook live kami di yang sedang ke udara sekarang ini. Jadi apakah perancangan masa hadapan MTDC sendiri terhadap projek seperti berikut, seperti yang kat pasar ni? Mungkin selepas ni akan pergi ke tempat-tempat yang lain ataupun memang khusus dekat pasar saja? Kita nak bawa robot ni banyak tempat lagi. Macam-macam jenis solution kita nak bawa masuk. Katalah kita bayangkan masjid kan. Macam ni kita nak sanitize masjid. Setiap kali selepas mayang, contohnya daripada spray-spray macam tu, kita hantar robot buat UV ke, buat apa ke. Kemudian kita nak masuk pasar raya, kita nak masuk syarikat bas, LRT, semua. Banyak tempat lah yang kita nampak boleh kita bawa masuk robot untuk kegunaan orang ramai. Jadi bukanlah projek ini bukanlah orang cakap tertumpu pada pasar sahaja. Ianya akan dipanjangkan ke tempat-tempat yang lain lah. Kerana bagi saya, memang memudahkan lah bila Puan cakap tadi, selepas ni bila adanya kewujudannya robot tu di pasar, tak perlu dah nak angkat barang-barang berat kan. Jadi kita boleh mengurangkan orang cakap
beban pekerja tu sendiri. Jadi selepas ni mungkin kita akan berkongsi lagi dengan soalan yang lain. Jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Nur Aniza Idris dengan tajuk lagunya DK Putri. Selepas ni kami akan kembali hanya di Selangor FM. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata negeri. Oh, sungguh terdengar bukan igawan.
Ya, itu dia Nur Aniza Idris menghiburkan kita pada pagi ini dengan sebuah lagu nyanyian daripadanya Dikir Putri. Dan waktu sekarang ini telah menunjukkan pada pukul 10.35 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Ada ke yang baru bangun tidur ni? Kan mungkinlah ada setengah kita yang sedang bercuti sekarang ini. Selamat beristirahat di rumah dan jangan lupa untuk berpuasa, insyaAllah. Okay. Sekarang ini kita nak kembali membincangkan berkenaan dengan topik kita sambil ditemani oleh tetamu kita Puan Maria Tini Othman berkenaan dengan robot pasar awam. Bila cerita je pasal topik ni, orang tertanya robot pasar awam dekat mana pasar ni yang ada pasal robot ni. Mungkin kalau anda tak berapa nak jelas, tak berapa nak nampak lagi, insya-Allah kami Selangor FM akan berkongsi berkenaan dengan visual ataupun videonya di Facebook rasmi kami. Jadi kalau anda tak percaya, kalau anda rasa kami ni sembang kosong pada pagi ini, anda boleh tonton secara live di Facebook kami. InsyaAllah penerbit kami Azarida akan memuat naiknya sebentar saja lagi. Okey, jadi kita nak sambung kembali pada soalan kita yang seterusnya. Mungkin pihak MTDC ataupun Malaysian Technology Development Corporation boleh memberi sedikit nasihat kepada usahawan-usahawan yang ingin berkecimpung dalam industri 4.0 ini. Cerita pasal 4.0 ni adalah pasal teknologi ni adalah robotik, IT dan sebagainya yang boleh membantu memudahkan kerja kita. Jadi mungkin ada sedikit nasihat kepada usahawan-usahawan kita. Silakan. Okay. Jadi kalau kita orang yang membangunkan teknologi, kita ada hasil ciptaan dan semua tu, kita kena tahu ciptaan kita ni untuk sasaran pasaran yang mana. So kita target pasaran dia dulu, dan kemudian berinovasi tu bukan sekadar produk, kita perlu juga berinovasi dari segi model perniagaan. So itu pun kita kena pertimbangkan juga. Tapi tak semestinya kita kena buat invention kita sendiri untuk masuk dalam bidang ni. Kita mungkin boleh jadi operator, kita mungkin jadi service provider. Katalah kita ada robot kan. So mungkin orang nak sewa robot, sebab robot kalau nak beli mungkin harga dia sekian pula. Mungkin kita boleh buat sewa. Kemudian adalah perniagaan untuk maintenance contohnya. So ada macam-macam aspek dalam industri ni yang kita boleh masuk tanpa perlu jadi engineer. Semua orang boleh masuk dengan syarat kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmunya, pergilah cari ilmu, sama ada datang ke MTDC untuk kursus kita, atau pergilah kat mana-mana tempat yang menawarkan kursus seumpamanya untuk menceburi bidang ini. Okey, kan bukanlah cakap minat saja tidak mencukupi. Betul. Dia mesti didatangi dengan ilmu juga. Betul. Jadi cari ilmu tu. Okey. Jadi bila cerita pasal ilmu ataupun sebagainya ini, adakah MDTC ini menawarkan perkhidmatan daripada segi khusus ataupun sebagainya? Apa yang perkhidmatan yang ditawarkan oleh MTDC ini sendiri? Kita ada, di MTDC kita ada Center of 9 Pillars yang memang khusus lah. 9 Pillars tu maksudnya komponen utama dalam I 4.0 lah. Kita ada. Dan kemudian kita ada Tentra, Akademi untuk Tekno Usahawan. Jadi kedua-dua ni boleh membantu untuk kita menceburi bidang ni. Dan katalah kita ada perniagaan yang kita nak upgrade teknologi dia, kita mungkin tak payah beli mesin pun. Kita mungkin hanya boleh retrofit. Kita tambah aja, kita upgrade mesin sedia ada supaya dia jadi pintar contohnya. Jadi macam mana nak buat semua benda ni, siapa yang kita nak hubungi dalam urusan semua ni, datang ke MTDC. Senang cerita dia, hubungi saja MTDC kan. Apa ni kita boleh bincang lebih lanjut. Okey. Itu antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh MTDC ni sendiri. Jadi tak ada alasan dah lah pada anda yang mungkin macam saya ni minat robot tapi tak ada peluang. Kan selalu kan kita dengar pasal isu-isu macam tu. Saya minat tapi tak tahulah nak mula macam mana. Ini dia. MTDC dah menawarkan kepada anda. Sila hadir ke hadapan, sila hadir bertemu dengan MTDC sendiri. Mungkin caranya macam mana, di laman sesawang ke macam mana ke? mtdc.com.my. So dah bagi tu dah tak ada tapi dah. Boleh masuk dah, pergi mtdc.com.my, cari maklumat. Kejap lagi ada video tu, tengok macam mana yang dibuat di pasar. Untung orang Ipoh kan. Orang pertama ada robot dekat pasar. Itulah tu. Anyways, lepas tu masuk kat Radio Selangor. Tak nak pun bagi kat Selangor. Alah, macam tu. Baiklah. Sekarang ini kita nak tahu juga
Ini antara orang cakap soalan. Ini soalan yang terakhir lah sebelum kita melabuhkan tirai kita untuk slot evolusi teknologi pada minggu ini. Ramai lah tanya-tanya bila cerita pasal robot kan, kita dimomok-momokkan oleh movie-movie ataupun cerita-cerita daripada barat ini kan. Bila cerita tengok contohnya Transformers kan, di mana robot ni lagi besar daripada orang, lepas tu kita pun jadi seram. Ini antara soalan yang sangat orang tertanya-tanya. Adakah robot akan mengambil alih kerja-kerja manusia? Mungkin Puan boleh terangkan, silakan. Pada saya, sekiranya kerja manusia itu adalah kerja-kerja 3D. Dirty, dangerous dan satu lagi apa Satu lagi. Okey, mungkin dulu kejap lagi dia ingat. Okey, cerita yang dua dulu. Okay. So, kerja-kerja yang macam tu, yang kotor, yang kasar, difficult. Satu lagi difficult. Kotor, kasar dan susah. Ni, robot buat lah. Eloklah kita jangan buat. Katalah kerja tu nak pergi check dalam beg tu ada bom ke tak. Daripada manusia nak pergi check, hantarlah robot pergi. Atau kerja-kerja yang repetitif, ulang-ulang buat benda yang sama, biarlah robot buat. Tapi kita bukan nak kata robot tu ambil alih kerja kita. Kita kerja sama-sama dengan robot. Siapa yang nak kendalikan robot tu? Siapa yang nak buat setting-setting kat robot? Siapa yang nak bina robot tu? Kita lah. Jadi kita sebagai manusia, kita upgrade kita punya kemahiran, kita upgrade pengetahuan kita supaya kita boleh mengendalikan mesin, mengendalikan robot. Robot buatlah kerja-kerja bahaya tu. Kita tak nak berebut dengan dia pun. Kerja-kerja yang tu biar dia buat. Selain daripada itu, kita jaga dia. Kita yang uruskan dia, kita yang jaga monitor dia apa semua tu. Upgrade. Ya. Dalam erti kata lainnya, robot ni boleh menjadi, orang cakap, bahan untuk memudahkan kita melakukan kerja. Kita tetap kena lakukan kerja. Betul. Kan? Tapi ia akan membantu kita untuk memudahkan lagi kerja yang kita buat tu. Okey? Betul. Jadi jangan risau, takkan adanya sebuah robot yang akan menakluki dunia seperti cerita Transformer ataupun sebagainya tu kan. Ada dunia hitam lah apa tu. Mungkin itu agak orang cakap menakutkan kita lah sebenarnya, untuk mereka ni menolak daripada ada kesedaran berkenaan dengan sistem robotik ini. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Maria Tini Othman yang sudi hadir ke Konti Selangor FM ini berkongsi berkenaan dengan robot pasar awam yang telah dilancarkan di Ipoh. InsyaAllah selepas ni kita akan kongsikan videonya. Jadi sebelum saya akhiri slot aspirasi negeriku ini, saya nak dengarlah sedikit orang cakap nasihat ataupun kata-kata akhir daripada Puan Maria sendiri. Silakan. Satu, jangan takut robot. Okey. Dua, jangan takut dengan teknologi. Apa yang kita takut tu selalunya benda yang kita tak tahu. So ambil tahu, dan bila kita tahu kita tak takut dan kita embrace teknologi. Okey. Memang peringatan yang sangat, orang cakap, menusuk di kalbu saya sendiri. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang menonton secara live ataupun yang menyapa saya di talian WhatsApp ataupun yang mendengarkan kami di frekuensi 199 walaupun tak masuk live. Mereka ni dengar je puan kita ni menerusi corong-corong radio di kereta ataupun sebagainya. Jadi selepas ini saya akan kembali menemani anda. Saya nak sembang-sembang kejap dengan Puan Maria nanti. Okey, terus layan Selangor FM di 100.9 pilihan tepat, kerana tepat pada pukul 11 pagi nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti berita dunia jam 11 pagi. Kau di malam itu bagai menyahut hasrat